wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pengurusi majlis yang berhormat, Datuk Idris Ahmad, Naib Presiden PAS, yang berhormat Jeneral Datuk Clare, Ahli Parlimen Ketereh, yang berhormat Tuan Haji Bakri Jamaluddin, Ahli Parlimen Tangga Batu, Tuan Haji Hanafi, Pengurusi Perikatan Nasional Port Dickson, Ustaz Abdul Fattah yang di-Pertua PAS Port Dickson, insya-Allah calon di sini. Tuan-tuan dan puan-puan saudara yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kerana dapat kita bersua pada malam ini dalam siri aktiviti dan program untuk kita menerangkan apa yang kita nak tawarkan kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan, di samping teman-teman kita di 5 buah negeri yang lain. Saya bernama Saifuddin Abdullah. Kena ulang sebab saya dengan yang Saifuddin lagi satu tu jauh sangat beza dia. Jauh. Pertama, saya lebih handsome. Yang kedua, kita tak nak buat lah benda-benda pelik-pelik. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi disebutkan bahawa kemenangan di 6 negeri ini adalah referendum. Adalah pungutan suara rakyat yang boleh membantu mengubah kerajaan di Putrajaya. Dia tak berlaku secara automatik, tetapi dia sangat mustahak. Kerana kalau kita menang di 6 negeri ini, terutamanya di Selangor dan Negeri Sembilan, itu adalah petanda seolah-olah undi tak percaya kepada Perdana Menteri hari ini. Betul, tuan-tuan? Dan jangan kita merasakan bahawa kita tak boleh buat di Negeri Sembilan. Kita tak boleh buat di Port Dickson. Bukan dia je boleh menang dekat Port Dickson. Dia menang pun sekali, lepas tu dia pergi tempat lain. Itulah kerja dia. Dia menang di sana, dia pergi ke sana, dia menang di sini, dia pergi ke tempat lain. Ya. Dan di sini Bagan Pinang. Saya difahamkan kalau ikut datanya dalam PRU 14 kita kalah dalam 2000 undi. Tetapi kalau berdasarkan undi calon parlimen kita dalam PRU yang ke-15, kita menang kawasan ini. Itu dalam suasana rakyat tak tahu yang dia kena tipu. Sebab dia dibuai dengan lagu Hoi, hoi, ya, hoi. Dia tak tahu bahawa mengundi BN dapat DAP. Dan yang mengundi DAP pun tak tahu yang dia mengundi DAP, dia dapat Zaid Hamidi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi contoh di Kuantan, yang siapa pun tak pernah sangka kita boleh menang Parlimen Kuantan. Kuantan ni kita tak pernah menang. Kuantan dulunya MCA. Dan kalau menang, Timbalan Menteri. Paling kurang. Lepas itu, PKR. Dan menang, Timbalan Menteri juga. Jadi apabila kita nak bertanding pada PRU 15, akal mengatakan, orang kata atas kertas, kalau letak Perikatan Nasional, sukar nak menang. Kita letak calon PAS, boleh menang. Itu Bandaraya Kuantan. Sangatlah bercampur dia punya pengundi Melayu, Cina dan India. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berkempen dengan cara yang sebaik-baiknya, kawasan yang tak dijangka-jangka, kita boleh menang.
Sebab itu apabila saya hadir pada malam Tan Sri Muhyiddin hadir untuk melancarkan jentera pilihan raya untuk kita di Negeri Sembilan, punyalah ramai, melaut orang. Saya tengok kalau melaut orang yang menyokong Perikatan Nasional, insya-Allah yang sekarang menjadi kerajaan, boleh kita halau dia ke laut. Lautnya depan dia. Saudara, kita nak membentuk kerajaan baik di Negeri Sembilan ataupun di Putrajaya kerana kita hendak menyelesaikan masalah rakyat. Tadi disebut oleh sahabat saya yang berhormat Tuan Haji Bakri. Sebagai pembangkang, kita dah bagi tahu pada hari pertama lagi dalam sidang Dewan Rakyat. Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Ahli Parlimen Larut, Ketua Pembangkang Setiausaha Agung Bersatu, Setiausaha Agung Perikatan Nasional dah sebut, kamu dah jadi Perdana Menteri, kamu jadilah Perdana Menteri buat kerja. Kami nak jadi pembangkang yang konstruktif. Maksud dia pembangkang yang profesional, pembangkang yang progresif. Dan kita tubuh kita punya kerajaan bayangan. Cuma kita tak guna istilah kabinet ataupun shadow cabinet. Kita tak guna istilah kerajaan bayangan. Kita guna portfolio. Saya sebagai contoh pengerusi atau ketua portfolio pendidikan dan pendidikan tinggi. Datuk Dres ketua portfolio agama agama. Ya. Kita ada 26 portfolio sama macam kerajaan. Dan kita bermesyuarat macam kita ada kabinet. Sebab itu ahli-ahli parlimen kita bila berucap, bila berbahas di Dewan Rakyat, kecuali ada strategi striker dan winger macam yang kena kad merah. Ya, itu strategi. Tapi umumnya kita cukup berhemah dan kita mengemukakan cadangan-cadangan macam yang disebutkan oleh Yang Berhormat Tuan Haji Bakri tadi. Sebagai ketua biro atau ketua portfolio pendidikan dan pendidikan tinggi, saya mencadangkan reformasi pendidikan. Saudara tak dengar Menteri Pendidikan bercakap tentang reformasi pendidikan, memperkasakan TVET. Saudara tak dengar ni daripada Menteri Pendidikan. Reformasi pendidikan saudara tak dengar daripada Menteri KPT. Saudara dengar daripada Ketua Portfolio Pendidikan dan Pendidikan Tinggi dari Perikatan Nasional. Bagaimana nak memperkasakan kurikulum. Bagaimana hendak meringankan beban tugas guru. Bukanlah mereka tak sebut langsung, tapi kita ada solution. Kita ada cadangan kita bagaimana kita nak lakukan. Termasuklah sebagai contoh. Kalau kita rasa kita boleh perbaiki khidmat para penjawat awam. Tentu caranya bukan seorang menteri pergi ke KLIA mengamuk dengan pegawai-pegawai immigration. Betul? Itu cara dia ke? Itu bukan cara dia. Cara dia tentu bukan dengan Perdana Menteri tak lama lepas tu pergi melawat ke KLIA, tengok sana tengok sini, bagi komen gitu, komen gini. Itu bukan cara dia. Dan cara dia bukan dengan Perdana Menteri mencadangkan, oh dalam masa seminggu, 2 minggu ni kita akan menyelesaikan masalah allowance tetap dan sebagainya untuk penjawat awam. Itu rasuah politik ketika pilihan raya. Tak boleh, itu foul. Dan caranya bukan cara DAP yang mencadangkan kita mengecilkan saiz ataupun jumlah pegawai-pegawai dan penjawat. Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri 2.0. Saya sempat berbincang dengan KSN masa itu dan KPPA pada masa itu, Tan Sri Borhan Dollah. KSN masa itu Ali Hamzah. Dan kita tubuh jawatan kuasa untuk berbincang antara menteri-menteri kabinet, beberapa orang, dengan KSN, dengan KPPA, bagaimana cara untuk kita memperbaiki secara keseluruhan perkhidmatan awam. Bukan hanya soal gaji. Dia banyak cerita dia. Gaji itu satu daripadanya. Allowance itu satu daripadanya. Banyak soal rekrutmen, soal latihan, soal melahirkan pakar bidang di kalangan kaki tangan perkhidmatan awam. Banyak yang harus kita tangani. Dan bukan hanya pegawai-pegawai PTD, termasuk guru-guru dan termasuk anggota tentera. Para veteran kita melihat secara keseluruhan.
Cuma benda itu tak sempat dilaksanakan pada zaman itu. Diulang pada zaman Tan Sri Muhyiddin, saya juga menggerakkannya, tak sempat juga. Pada masa itu dah tukar KSN, dah tukar KPPA. Pada zaman Ismail Sabri juga tak sempat. Tapi benda itu masih dalam perancangan kita di Perikatan Nasional. Ini cara kita nak mentadbir negara. Tapi kita ada Perdana Menteri yang saya tak tahu sebenarnya dia ni nak jadi Perdana Menteri atau dia nak jadi selebriti. Rekod dunia dipegang oleh Perdana Menteri sekarang ini. Rekod apa tuan-tuan? Menghadiri sambutan Hari Raya paling banyak dalam 1 tahun. Paling kurang 6 negeri dia pergi. Bukan sekadar pergi, dia siap dengan menyanyi. Bukan sekadar menyanyi, dia siap dengan menari. Cucuk langit. Mana dah tengok video yang viral. Ya. Saudara, dia Perdana Menteri. Kerja dia mentadbir negara. Bukan pergi Hari Raya sampai 6 kali sekurang-kurangnya. Hampir semua kementerian punya open house dia pergi. Tak pernah ada Perdana Menteri pergi open house Hari Raya Aidilfitri. Kementerian-kementerian, tuan. Banyak kerja nak buat sebagai Perdana Menteri ni. Bukan nak pergi Hari Raya. Ya. Itu yang pertama. Dia menjadi Perdana Menteri selebriti. Yang kedua, kerajaan hari ini nak tunjuk pandai. Tunjuk pandai. Punyalah pandai sampai naik basikal dalam pejabat. Nak menaikkan kualiti daging lembu dan menurunkan harga lembu, naik lembu. Nak tunjuk pandai betul. Ya? Orang kata, kalau nilai ringgit kita jatuh, tak elok untuk ekonomi. Menteri Formula kata, itu baik untuk ekonomi. Tunjuk pandai. Apa lagi? Macam-macam. Kalau jadi Menteri Ekonomi, hanya sekadar untuk merasmikan mesin vendor atau vending machine nasi lemak, itu tak payahlah jadi Menteri Ekonomi. Itu kakak yang jual nasi lemak pun pandai buat. Betul tak tuan-tuan? Ni, kos sara hidup yang disebut awal tadi. Jadi saja Perdana Menteri, tubuhkan sebuah jawatan kuasa, diberi tempoh 2 minggu untuk menghasilkan formula bagaimana untuk mengurangkan kos sara hidup. Jarang berceramah ada iringan loceng. Sampai hari ini tuan-tuan dah dengar ke macam mana kos sara hidup diturunkan? Ada? Tak ada. Yang ketiga, kerajaan ini kerajaan apa? Kerajaan ini kerajaan yang memburukkan orang. Terutamanya orang Melayu. Cuba tuan-tuan lihat siapa yang dia belum burukkan. Orang muda. Yang menyokong Perikatan Nasional ni yang tak cerdik. Itu siapa cakap? Sebut betul-betul nama dia tu. Saifuddin ni tak cakap macam tu. Lepas itu, punyalah ramai orang kaya di Malaysia. Dia pilih seorang yang Melayu tu lah, yang ikonik tu. Untuk diberitahu yang dia dah inilah, dia itulah, dia dah ini dengan orang tu. Tan Sri Bukhari. Tan Sri Mokhtar Al-Bukhari. Siapa lagi? Golongan pejuang nasionalis Melayu. Kena kutuk dengan dia. Siapa lagi? Pejuang-pejuang Islam. Termasuk Presiden PAS. Tuan Guru Haji Hadi. Dia balonnya semacam. Siapa lagi? Last kali orang-orang kaya nak jatuhkan saya. Ini Perdana Menteri apa benda ni? Cuba saudara fikirkan. Ya? Kerja dia menuduh orang belanja duit daripada judi, lepas tu tak ada bukti, lepas tu menuduh itu, menuduh ini. Jadi pertama dia ni menteri selebriti, Perdana Menteri selebriti. Kedua, kerajaan dia, kabinet dia tunjuk pandai tapi tak pandai. Ketiga, memburukkan orang. Dan last kali dia nak mencipta hantu.
yang akan dibenci oleh rakyat. Itu yang dia serangnya Tan Sri Muhyiddin, disaman, lepas tu kena charge untuk benda yang dia tak buat salah apa pun, 1 sen pun tak masuk duit itu dalam poket dia, itu duit untuk parti. Semua presiden parti atas dunia buat benda yang sama. Ya. Tetapi itulah dia yang kita ada. Tuan-tuan, saya cukup yakin dalam PRN di Negeri Sembilan ini, Perikatan Nasional boleh menang dengan bergaya. InsyaAllah. Sebab dia punya mood itu tak macam dulu. Dulu, kita nak pakai baju parti, pergi kedai ni segan-segan sikit. Sekarang ni kita pergi, orang datang nak bergambar. Tak tahu dari mana dia datang nak bergambar. Datuk, nak bergambar Datuk. Ya. Boleh menang Datuk, insyaAllah Datuk, boleh menang. Tapi soalan yang Berhormat Tuan Haji Bakri sebut tadi, itu benda yang lazim di kalangan kami ni tuan-tuan. Lazim. Ini tak pernah berlaku sebelum ini. Di negeri Pahang, di tempat saya yang tak ada kena-mengena dengan pilihan raya negeri, dia boleh tanya, Tok, nanti pilihan raya negeri, Datuk tugas di mana? Dia pula tanya kita bertugas di mana. Sana boleh menang Tok. InsyaAllah boleh menang. Kita kat Pahang, tolong doakan. Ini dia punya mood di bawah begitu sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bekerja kuat, jentera, kempen dengan cara yang sebaik-baiknya. Calon kita Alhamdulillah baik-baik belaka, kombinasi yang baik, ada profesional, ada agamawan, ada teknokrat dan sebagainya. Ada yang muda, ada yang tak berapa muda. Dia tak boleh sebut tua, marah. Tak berapa muda. Ya. Semuanya lengkap insya-Allah. Dan 29 kita akan ada penamaan calon. Saya bertugas di belah Selangor, tak dapatlah saya nak ke sini, tapi bila-bila malam yang saya ada atau siang yang saya ada free sikit, saya datang jugalah. Dekat je. Saya duduk dalam Don Dengkil. Dan ni nak sebut ni, Don Dengkil kali ni di Selangor ni cukup istimewa. Kalau dulu dalam PRU kita meletakkan seorang general bertanding. Kali ni kita meletakkan bekas KSU KPDN HEP Datuk Seri Jamil Saleh sebagai calon Perikatan Nasional. Ni dah diumum dah di Don Dengkil. Jadi kita, tuan-tuan, mana pernah ada general bertanding? Inilah seorang-seorangnya. Sebab tu dia jadi macam tu. Dan mana pun, saya tak ingat lah mana-mana abang yang lebih senior pada saya boleh ingatkan saya. Rasanya tak pernah bekas KSU kita letak bertanding. Bekas pegawai PTD kanan ada, tapi bekas KSU baru je bersara. 2-3 tahun kita letak bertanding. Dan bila Tan Sri umum minggu lepas nama dia sebagai calon Don Dengkil untuk Perikatan Nasional, sambutan di kalangan pegawai-pegawai PTD, di kalangan guru-guru, di kalangan penjawat awam sangat-sangat membanggakan. Yang mahal tu, macam saya kata tadi lah, yang di Pahang yang tak ada kena-mengena dengan pilihan raya. Oh, dia seronok. Baguslah Datuk, letak bekas pegawai PTD kat sana. Sebab mereka merasakan kita ini membuka luas parti dan gerakan kita kepada semua golongan, kepada semua mereka yang ingin berbakti kepada negeri dan kepada negara. Terima kasih banyak. Kita kerja kuat dan kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kita kemenangan yang besar pada 12 hari bulan Ogos ini, insya-Allah. Perikatan! Takbir!